Radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana istilah-istilah yang saya sebutkan tadi beliau yang memunculkan. Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab, boleh lihat di dalam kitab Ijma'ul Awam fi Ilmil Kalam. Ijma'ul Awam fi Ilmil Kalam. Di dalam kitab ini Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu menggunakan istilah dengan makna qaulun salaf, ada ahlus salaf dan lain sebagainya. Di ketika lahirnya Al-Imam atau di ketika Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu menulis kitab Ijma'ul Awam fi Ilmil Kalam. Yang mana kitab ini kitab yang terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam bidang tauhid ataupun bidang akidah. Kalau di dalam bidang tasawuf, iaitulah kitab Minhajul Abidin. Maka kitab Ijma'ul Awam fi Ilmil Kalam, iaitulah salah satu kitab yang terakhir yang ditulis oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu di dalam bidang akidah ataupun bidang tauhid. Maka dalam kitab inilah Al-Imam Ghazali menulis tentang istilah-istilah yang saya sebutkan tadi. Sebelum daripada itu, tidak ada satu pun perkataan yang mengatakan qaulun salaf, ahlus salaf dan lain sebagainya. Maka sebab itu, kalau kita nak berbetul-betul pada salaf, maka Al-Imam Ghazali ini orang yang kita katakan pencetus salaf. Tetapi kenapa sebahagian orang yang mendakwa bahawa diri dia sebagai salaf, ahlus salaf, tidak beriktimat dengan Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu? Seharusnya sebetulnya mereka-mereka ini perlu kita katakan berpegang dengan Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala. Justru mereka menolak Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala. Ini suatu kesilapan fatal ataupun kesilapan yang kita katakan mereka mungkin tidak tahu sejarah. Mereka tidak tahu sejarah. Maka selepas daripada Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala menulis kitab Ijma'ul Awam fi Ilmil Kalam yang menulis tentang istilah-istilah salaf, maka kemudian itu lahirlah ulama-ulama di dalam ilmu usuluddin ataupun bidang usuluddin dan ulama-ulama di dalam bidang tafsir yang mana menyebutkan tentang perkataan tariqatus salaf ataupun kita katakan tariqatul khalaf. Barulah ada muncul kita katakan istilah-istilah yang sebegitu. Yang pencetusnya adalah Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Tu. Kemudian Al-Imam Badaruddin Az-Zarqashi. Ini seorang ulama di dalam mazhab, seorang ulama besar di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini Imam Badaruddin Az-Zarqashi. Beliau kita katakan lahir 7 Hijri ataupun 745 Hijri dan beliau meninggal di ketika 794 Hijri. Yang mana Imam Badaruddin Az-Zarqashi beliau menulis satu kitab iaitu Al-Burhan fi Ulumil Quran. Di dalam kitab beliau ini beliau menakalkan bahawa bila berkenaan ataupun bila firqah salaf ataupun kita katakan golongan bila mana berhadapan dengan kita katakan ayatul mutasyabihat, maka Al-Imam Zarqashi Badaruddin menyebutkan ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok yang kita katakan mentafsir tentang ayat-ayat mutasyabihat. Kerana bila mana kita berbicara tentang hakikat salaf, maka kita tidak akan terlepas tentang ayat-ayat mutasyabihat. Bagaimana kita katakan kelompok para ulama ataupun kita katakan firqah-firqah bila mana berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat, itu tidak akan terlepas. Maka di dalam kitab ini Badaruddin Az-Zarqashi, Al-Imam Badaruddin Az-Zarqashi di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan ada 3 kita katakan manhaj ataupun ada 3 kelompok ataupun firqah yang berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Yang pertama, kelompok yang dikatakan mereka mengertikan ataupun memperlakukan ayat-ayat mutasyabihat ini dengan makna zahirah. Dengan makna zahirah yang mana
mereka ini golongan yang pertama, mereka tidak mentakwil ayat-ayat dan mereka mendakwa bahawa melalui ayat itu sendiri memahami dengan secara literal ataupun secara lafaz. Maka sebahagian para ulama mengatakan ini, bukan sebahagian para ulama, ijma'ul ummah. Ijma'u para ulama mengatakan golongan yang pertama yang mendakwa bahawa ataupun berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat dengan makna literal ataupun zahirah, yang mana tidak ditakwil secara langsung ataupun tidak ditakwil secara terus ataupun tidak takwil sama sekali, maka ini adalah golongan yang dikatakan golongan musyabbihah. Golongan musyabbihah yang mana mereka ini beriktikad bahawa Allah Taala itu beranggota dan berjisim, berjirim. Maka ini golongan yang pertama, bila mana mereka berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Kedua, di dalam kitab Badaruddin, Syekh Badaruddin ataupun Imam Badaruddin Az-Zarkashi, di antara kelompok yang kedua bila mana berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, iaitulah yang kedua, golongan yang kita katakan mereka berpendapat ataupun berpandangan bahawa ayat-ayat mutasyabihat itu mesti ditakwilkan. Mesti ditakwilkan. Yang mana dengan makna takwil ini dialihkan kepada erti yang lain ataupun dialihkan dengan makna yang lain. Tetapi makna yang lain ataupun erti yang lain itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kita katakan golongan ataupun firqah salaf. Golongan yang kedua, yang mana mereka berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, mereka ini berpandangan bahawa ayat-ayat mutasyabihat mesti ditakwil dengan makna lain ataupun mesti ditakwil dengan erti yang lain, tetapi makna dan erti itu Allah Taala sahaja yang tahu. Maka ini adalah firqah ataupun golongan yang dikatakan salaf. Yang dikatakan salaf. Dan yang ketiga, golongan yang kita katakan berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat adalah golongan yang ketiga yang disebut oleh Imam Badaruddin Az-Zarkashi, adalah golongan yang bila mana berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, mereka ini mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, iaitu mengalihkan arti kepada arti yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga ini adalah golongan yang bila mana berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, mereka ini mentakwilkan dengan makna yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga golongan ini, yang pertama adalah golongan yang dipanggil musyabbihah, yang kedua golongan yang dipanggil salaf, dan yang ketiga golongan yang dipanggil khalaf. Maka para ulama bila mana mengatakan ataupun Al-Imam Zarkashi mengatakan golongan yang pertama ini adalah yang dikatakan golongan batil. Golongan batil, iaitu golongan sesat lagi menyesatkan. Aliran yang kedua dan juga aliran yang ketiga, inilah kita katakan diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah aliran yang kedua, iaitu golongan salaf, yang mana manhaj yang bila mana berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, golongan ini mereka mentakwil dengan makna yang lain dan ataupun erti yang lain, tetapi makna dan erti itu Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Maka aliran ini yang mana dicetuskan daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, juga daripada Sayyidina Ali, juga daripada Ibnu Mas'ud, juga daripada Ibnu Abbas dan lain-lain radhiyallahu taala anhum, yang mana disebut di dalam kitab Burhan fi Ulumil Quran. Ini golongan salaf, yang mana manhaj ini diambil daripada al-Imam daripada Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali. Ini disebut di dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian yang dikatakan zaman salaf ataupun yang dikatakan kelompok salaf, yang mana mengertikan ayat-ayat mutasyabihat dengan makna yang lain ataupun erti yang lain,
yang mana erti dan makna itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kita panggil ijmal. Inilah kita panggil ta'wilul ijmali. Ta'wil dengan makna umum. Ta'wil dengan makna umum, sedangkan khalaf adalah dia mentakwilkan ada ayat-ayat mutasyabihat dengan makna yang layak. Ini yang kita panggilkan ta'wilul tafsili. Ta'wilul tafsili. Maka ulama salaf ataupun golongan salaf yang dikatakan golongan yang kedua dan ketiga ini, kedua-dua golongan ini adalah golongan yang kita katakan sama tetapi berbeza manhaj. Hanya saja golongan salaf adalah dia mendakwa bahawa ataupun berinteraksi dengan ayat yang mutasyabihat secara ijmal. Golongan khalaf bila mana berinteraksi dengan ayat yang mutasyabihat dengan kita katakan ta'wilan tafsili. Ta'wilan tafsili. Maka secara kesimpulan, khalaf dan juga salaf ini bersamaan. Khalaf dan juga salaf ini bersamaan dan kita katakan ada musyabbih. Musyabbih. Ada musyabbih.